Assalamualaikum, hai, nama aku Amir Arsad, welcome back to my channel. Okay, sebelum ni aku pernah buat video pasal favorite countries aku, dan Kazakhstan adalah merupakan salah satu negara yang berada dalam list favorite country aku lah. Disebabkan dekat Kazakhstan ni memang banyak pengalaman yang memang tak boleh dilupakan. Ni aku belum pernah cerita lagi tentang pengalaman kami kena interrogate ataupun kena soal siasat oleh badan khas keselamatan dekat Kazakhstan atau macam CIA macam itu lah negara diorang punya, kerana mereka takut dan mengesyaki bahawa kami ni adalah pengganas atau membawa ideologi pengganas. Sebenarnya pernah juga bukan kat Kazakhstan saja berlaku, dekat Turki pun pernah juga kami kena soal dengan pegawai polis. Dia berpakaian preman datang kat kami tanya apa semua, dan dia takut yang kami ni nak pergi ke Syria, nak join Daesh ke, nak join ISIS ke. And pernah jugalah dekat China. Sewaktu tu kami berada di China nak seberang border ke Laos, dan kami telah disoal siasat oleh pegawai immigration atau polis dekat situ lah. Aku rasa sebab kami memasuki China melalui Xinjiang, wilayah Uyghur tu, dan mereka takutlah kami ni mungkin jurnalis ke, ataupun ambil gambar atau video yang tak elok sewaktu dekat wilayah Xinjiang ke. Mungkin nanti aku akan sharekan story pasal Xinjiang ni, walaupun pengalaman dekat Xinjiang tu tak banyak, tapi boleh lah aku sharekan sikit kan. Kalau korang nak tahu mungkin boleh komen dekat bawah. Tapi dalam video kali ni aku nak sharekan pasal pengalaman sewaktu di Kazakhstan. Okey, cerita ni berlaku sewaktu kami bersama dengan komuniti Islam di Bandar Taras di Kazakhstan, di mana kami stay dekat Bandar Taras tu bersama komuniti Islam dekat situ selama 4 hari 3 malam. Macam mana kami boleh bertemu dengan komuniti Islam dekat Bandar Taras ni? Sehari sebelum tu, sebelum kami tiba di Bandar Taras, kami telah bermalam di sebuah masjid di sebuah kampung kecil, nama dia Shakpak Baba. Sewaktu dekat masjid Shakpak Baba tu, kami telah berjumpa dengan seorang pemuda ni, nama dia tak silap aku Daniar ni singgah dekat masjid tu. Dia singgah nak sembahyang lah, sebab dia dalam perjalanan nak ke Bandar Taras. Dia telah berjumpa dengan kami lah, dan kami sembang-sembang dengan si Daniar ni. Daniar ni dia pandai bahasa Arab, dan of course lah orang Central Asia ni dia memang pandai berbahasa Rusia. Mudah lah untuk kami berkomunikasi dengan dia, sebab Azmi dia pandai bahasa Arab, si Igi ni dia pandai bahasa Rusia. Jadi si Daniar ni dia offer kami lah, kalau kami tiba di Bandar Taras esok, dia akan ajak kita untuk makan kat tempat yang best lah dekat Taras. Jadi keesokannya kami berkayuh lah menuju ke Bandar Taras, dan telah menghubungi si Daniar ni untuk berjumpa dekat mana. Dan si Daniar ni dia set lah tempat untuk berjumpa dekat sebuah masjid kecil dekat Bandar Taras tu. Jadi kami pun pergilah ke masjid dekat Bandar Taras tu, dan kami telah bertemu dengan komuniti Islam dekat situ lah. Dekat masjid tu boleh kata kebanyakan orang dekat situ adalah kawannya si Daniar tu, dan kawan-kawan si Daniar ni ada yang buka restoran, ada yang ada hotel. Jadi boleh kata setiap hari kami kat situ, kami asyik dapat makan free je. Memang orang-orang kat situ memang dia bagi je apa makanan yang ada, ajak kita orang pergi makan dekat restoran-restoran, and layanan memang sangat baik gila lah. Pada malam pertama tu kami bermalam dekat masjid tersebut. Kemudian the next day dan hari malam yang ketiga, kami telah tidur di sebuah hotel lah, di mana hotel ni pemilik dia adalah salah seorang daripada jemaah dekat masjid tersebut. Nama pemilik hotel ni Gairat. Ni aku nak cerita sikit lah tentang Gairat ni. Gairat ni kira macam dia ni baru lagi mendekatkan diri dengan agama lah. Aku rasa umur dia dah 30 lebih kot, tapi sebelum ni dia ada bagi tahulah dia memang bukan orang yang baik. Hotel yang dia buka tu sebelum ni, dia kata dia banyak ambil customer-customer yang faham lah, yang datang ke hotel tu untuk buat benda-benda tak elok. Then after dia mula mendekatkan dengan Islam, dia mula buang tabiat-tabiat buruk dia, dan hotel tu dia kata dia memang dah tak ambil orang kalau mereka bukan pasangan suami isteri yang sah. And aku boleh kata dekat Kazakhstan ni sebenarnya
ramai orang-orang yang baru nak mendekati dengan Islam lah. Sebab sebelum ni Kazakhstan ni adalah bekas Soviet Union dan Kazakhstan ni adalah sebuah negara sekular. Sepanjang 4 hari kami berada kat Bandar Taras tu, kami hari-hari memang ke masjid lah. Kami pun sempat tengok kelas mengaji. Kelas mengaji dia pun bukan budak-budak kecil saja. Ada juga orang yang dah dewasa pun join kelas mengaji sebab mereka nak belajar mengaji. Dan kebanyakan mereka yang dah tua-tua ni yang join kelas mengaji ni, sebelum ni mereka ni jauh daripada agama lah. Dan apabila mereka nak mendekatkan diri dengan agama, diorang datang lah untuk belajar mengaji dan sebagainya. Kami pun siap ada tolong semak bacaan Al-Quran diorang, dan kami pun cerita serba sikit tentang agama Islam dekat Malaysia macam mana. Bagi aku pengalaman tu memang sangat best lah, sebab dapat berjumpa dengan mereka dan kami cuba memahami dengan situasi Islam dekat sana, di mana yelah apabila sebelum ni negara itu adalah negara Soviet Union dan ramai di antara mereka sebelum ni yang jauh daripada Islam, mereka kembali kepada Islam dan mereka tak malu walaupun mereka dah tua. Mereka masih belajar untuk mengaji, belajar untuk menghafal surah-surah lazim. Jadi memang sangat best lah sewaktu berada kat situ. Tetapi pada hari ketiga kami berada dekat Bandar Taras tu, kami didatangi oleh 3 orang daripada Badan Keselamatan Kerajaan Kazakhstan nak berjumpa dengan kami. Kami pun rasa macam apa benda ni, tiba-tiba ada orang nak jumpa, nak soal siasat apa semua kan. Waktu tu kami baru je selesai menunaikan solat fardu zuhur, nak pergi makan. Keluar je dari masjid tu kami kena tahan. Waktu tu kami tengah lapar tau, nak pergi makan lepas main zuhur. Lepas tu kena tahan. Lepas tu mereka soal siasat kami tu daripada lepas zuhur tu sampai ke waktu maghrib kami ditahan kat dalam masjid tu. Kami disoal siasat, lepas tu berhenti kejap sembahyang asar, lepas tu kena soal siasat lagi. Kemudian waktu maghrib tu barulah diorang selesai soal siasat. Lebih kurang dalam 5 jam macam itulah kami kena soal siasat. Kami pun berikan kerjasama yang baiklah dengan orang yang soal siasat kami tu. Banyak soalan yang ditanya. Ada soalan-soalan yang merepek juga yang ditanya, tapi memang diorang tanya secara detail gila. Ada aku ni follow imam mana-mana ke, rumah aku jauh ke, dekat ke dengan masjid ke, berapa meter jarak masjid dengan rumah aku, siap tanya siapa nama imam dekat masjid aku, negara-negara mana kami pergi, tahu tak pasal perang dekat Syria. And ada soalan yang aku ingat sampai sekarang. Dia tanya aku what is weapon of Muslim? Aku pun macam mula-mula macam, kami pun macam apa benda dia tanya soalan what is weapon of Muslim. Waktu aku fikir-fikir, kemudian aku translate ke dalam bahasa Melayu kat dalam otak aku, apakah senjata orang Muslim? So jawapan dia doa lah. Bila aku cakap doa, seronok betul orang yang soal siasat kami tu, dia gelak. Nasib baik aku tak terfikir nak jawab pedang ke, senjata ke apa kan. Ataupun mungkin aku jawab je lah, tak tahu kan. Tapi bila aku cakap doa tu, dia terus macam lepas tu dia gelak. Sebenarnya leceh juga kena soal siasat ni. Banyak benda dia tanya, memang banyak gila. Sampai handphone kami kena check. Setiap gambar, setiap video yang aku ambil kat dalam kamera dan juga phone, dia akan check lah. Dia akan tanya satu-satu, ni kat mana, ni kat mana, ni dengan siapa, ni apa benda semua. Lepas tu dia minta tunjuk kami punya rumah ke, ada gambar rumah kami ke. Dia siap ambil nombor siri kat dalam handphone kita yang ada nombor EMUI ke apa benda tu semualah. Nombor-nombor kat dalam handphone, nombor telefon, email, Facebook, YouTube ke apa yang kami ada. Ini pun silap-silap ni pun dia tengah tengok video aku ni. Kami punya kad bank pun dia ambil gambar apa semua. Aku pun mula-mula risau lah macam nak tunjukkan kad bank ke apa semua. Tapi tak apalah, kami bagi je lah kerjasama dengan seelok-eloknya. Tapi lama-lama kami rasa annoying jugalah, sebab banyak soalan yang tak masuk akal dia tanya. Pula tu kami lapar kan, tak makan lagi. Diorang dah tahan kami duduk kat dalam masjid tu sampai nak masuk waktu maghrib.
memang tersiksa perut, mental pun tersiksa. Bila dah selesai kami kena soal siasat tu, kami pun bertemu balik lah dengan jemaah-jemaah kat situ. Dan mereka pun kata, tak apa, jangan risau, ni tak ada apa-apa, mereka cuma buat kerja mereka saja. Dan sebenarnya ada juga di antara jemaah-jemaah kat situ pun pernah kena juga soal siasat, sebab kerajaan mereka ni takut mereka ni ada join golongan ekstremis ke. Negara Kazakhstan ni, macam aku cakap lah, dia ni negara sekular. Ada jemaah situ cakap dengan kita orang lah, sebenarnya kerajaan pun tak suka rakyat dia bela janggut atau jambang ni. Sebab tu korang kalau pergi Kazakhstan, korang akan nampak ramai rakyat dia muka dia bersih-bersih gila. Jemaah dekat situ ada bagi tahu kat kita orang lah, gerakan tabligh pun sebenarnya tak dibenarkan untuk berada di Kazakhstan. Jadi apabila diorang nak join tabligh ke apa, diorang pergi ke Kyrgyzstan lah. Dekat Kyrgyzstan ni gerakan tabligh dekat situ memang dibenarkan. Pengalaman dekat Central Asia ni, kat Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan ni, bagi aku ianya adalah satu pengalaman yang sangat baik, sangat seronok untuk menyaksikan kehidupan orang Islam dekat sana. Macam mana negara yang dulunya adalah negara sosialis atau mungkin komunis, aku pun tak pasti, Islam mula bangkit balik dekat negara tersebut dan mereka mula mendekatkan diri dengan agama. Dan ramai juga anak-anak muda dekat negara-negara stan ni yang mula mendekatkan diri dengan agama. Bila dekat negara stan ni, aku suka membuat perbandingan dengan Turki tau. Turki pun majoriti Islam, negara sekular juga. Tapi dekat Turki ni ramai yang dekat masjid ni, kebanyakan yang kami jumpa orang-orang tua saja. Anak-anak muda ni memang susah nak jumpa dekat masjid-masjid dekat Turki. Tapi dekat negara stan ni, walaupun mereka ni negara sekular dan baru bebas daripada Soviet Union, nampak perkembangan Islam dia sangat baik lah, sehingga anak-anak muda pun boleh tertarik untuk kembali kepada agama Islam. Dan kat sini aku pun nak bagi nasihat dekat korang jugalah. Apabila korang travel, elakkan korang simpan benda-benda yang tak elok kat dalam phone ataupun yang boleh mengaitkan korang dengan perkara-perkara yang boleh menyalahi undang-undang. Aku pernah dengar satu cerita, aku tak ingat siapa cerita kat aku ni. Ada orang ni, dia simpan gambar Donald Trump, simpan gambar bendera Amerika, apa semua kat dalam phone dia. Dia download gambar-gambar tu sebab dia nak tulis artikel berkenaan dengan Amerika. Aku tak silap aku waktu tu dekat Iran kot, ada orang cerita pasal ni kat aku. Benda tu jadi isu sehingga macam Badan Keselamatan Negara tu ingat yang dia ni adalah spy Amerika. Bagi aku ni adalah satu tips yang berguna jugalah untuk korang yang pergi travel. Jangan simpan benda-benda yang boleh mencurigakan orang kat dalam phone korang. Okey, aku rasa cukuplah setakat ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.